Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Jatuh Kuasa Masjid Al-Abiyat, tuan-tuan haji, bunda-bunda hajah, adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat. Semoga setiap lafaz syukur kita itu akan dikurniakan balasan yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Jadi malam tu kita menyambung perbincangan kita masih lagi dalam surah Al-Mutaffifin. Saya pasti lepas habis. Cuma nak ngambung sikit berkenaan dengan nikmat-nikmat syurga dan galakan. Ketiga mufassirin dalam tafsir Al-Azhar, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir berkenaan dengan galakan. Why kena kita disuruh benar gila malah benda baik. Dalam tu akan ada bincang sikit. Sebelum ni kita baca dulu ayat 24 sehingga 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Yang bermaksud engkau dapat mengenal pada wajah-wajah mereka itu sinar dari nikmat. Mereka diberi minum dengan minuman terpilih. Bahannya adalah kasturi. Dan pada hal demikian itu, biarlah berlumba-lumba orang-orang yang hendak berlumba, berebut-rebut. Dan campurannya ialah air yang menurun, yaitu mata air yang minum daripada mereka yang dihampirkan. Okey, simple. Tapi kita lihat apa perbahasan oleh para ulama tafsir berkenaan dengan ayat itu. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, bila Allah mengatakan ta'arifu fil wujuhihim nadratan na'im, Allah nak menunjukkan bahawasanya daripada riak wajah manusia-manusia yang beriman, yang lawan dari orang-orang yang kafir yang kita cerita pada minggu yang sudah, macam ni rupa sidaknya. Sebelum ayat 25 cerita tentang sidak tu duduk di tempat duduk yang kita boleh sebut sebagai singgahsana, tempat duduk yang empuk, yang macam ni. Pada kita mungkin duduk tempatnya pun susah lah. Zaman kahwin dulu pun dia pun bayar lah. Dan pasal mak patut nempah kursi pelamin pun dia pun duduk keras je. Siapa nak bergerak. Tetapi dalam cerita tu Allah sebut nikmat-nikmat. Duduk macam raja, tempat yang empuknya dengan bidadarinya, dengan pelayannya. Cukup tuan-tuan, cukup. Nang cukup. Jadi dalam ayat tu Allah sebut berkenaan dengan yakni kamu akan mengetahui kesenangan hidup mereka dengan penuh dengan kenikmatan. Ketika kamu memperhatikan wajah-wajah mereka, disebutnya bila kita naga wajah-wajah sidak tu, wajah-wajah orang yang seronok tercermin dari wajah mereka keluhuran, kehormatan, kesenangan, ketenangan dan kepimpinan.
semuanya menandakan bahawa betapa besar nikmat yang mereka rasakan. Okay, sebab saya suka ulang tuan-tuan, nikmat di dunia tu mau kita compare dengan nikmat di akhirat nang jauh lah. Siapa nak dibanding? Tetapi kalau kita contoh hari tu tadi, alhamdulillah seorang staff kami yang didapati negatif ujian swab. Jadi maknya negatif, positifnya tak negatif. Jadi nak nunggu tempoh result ya 3 hari macam ni rasa tuan-tuan. Bila dapat result negatif ni rasa, wah, nak dipadah sikit dunia aku tu negatif. Seronok tu kan, gembira dengan result kan. Nah, macam aja dengan perasaan kita bila dapat cucu, dapat menantu, dapat berbini baru. Haji yo. Lain rasanya kan. Kahwin pertama kan kedua lain feel-nya. Ni tahu Amin je ni tahu. Nah, jadi kalau di dunia kenikmatan yang macam ni tuan-tuan, akhirat cerita lebih lagi. Kan disebut nak kenikmatan di akhirat tu berjuta kali ganda. Dan yang paling menarik tuan-tuan, kenikmatan tu nya sakda due date, sakda kata tahu tadi, mau kita masuk hotel di dunia tu bayar mahal-mahal. Ada check out lah, ada masa check out. Kita akan keluar juga. Suka kasih suka kita akan keluar juga. Nikmat macam ni pun di dunia tu akan ada akhirnya. Jadi nikmat di akhirat sih sama. Sebab Allah sebut tangga muka sidaknya. Kalau muka yang orang-orang berada di dalam neraka tu dengan legamnya, dengan panasnya, si dapat nak ngelik daripada malaikat yang kasar, yang keras. Si dapat nak memilih untuk minum air apa. Mun air nanah lah. Mun buah berduri lah. Si berbajunya, ya, siapa ada pilihan tak? Compare dengan syurga tu, ya Allah, cukup petik jari mau apa aja. Nah, apa je kita mau dalam syurga? Semua akan dapat. Gembira, bahagia. Nah, dan kan ada satu hadis sebutnya, seorang yang hidup di dunia si pernah rasa susah. Daripada kecil lahir sampai ke mati semua nikmat. Di akhirat Allah celup dalam neraka 1 detik. Keluar Allah tanya, kau pernah rasa nikmat sih? Si pernah. Sedetik je Allah dalam neraka, sedetik. Kenikmatan yang mungkin 70 tahun yang nikmat di dunia hilang. Hilang tuan-tuan. Seorang yang hidup di dunia daripada kecil sampai ke meninggal, semua dengan azabnya, dengan seksanya, dengan susah hidupnya. Allah engkah dalam syurga sedetik. Yang dah apa aku sih pernah rasa susah. Jadi cerita-cerita yang sebegini yang sahih, yang memang akan terjadi sepatutnya mendorong kita. Ya? Sebab apa yang kita lihat? Allah sebut lagi pada ayat 25 kenikmatan sidak tu. Yusqauna min rahiqin makhtum. Okey. Sidak tu kan diberi apa? Diberi arak, tuan-tuan. Khamar yang murni, yang tidak memabukkan, dan di tempat yang masih, maksudnya ada air arak masih pernah disentuh. Boleh katakan macam air botol tu nang seal bah. Untuk kita khas special. Cuma jangan ingat, jangan lupa siapa yang diharam, siapa yang benda haram di dunia nyebantai je, akhirat Allah akan haramkan. Pada ayat yang seterusnya, ayat 26, sesungguhnya bercerita tentang khamar tadi, dikatakan semua mufassirin sependapat. Minuman memang disebut rahiqul makhtum. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan Ibn Zaid semua bersepakat bahawasanya itu adalah satu minuman yang indah. Compare dengan minuman penduduk neraka. Tuan-tuan boleh buka dalam suratul Waqiah. Apa minuman sidaknya tuan-tuan? Air nanah. Air yang panas.
buah-buah berduri. Dan kita bila minum tuan-tuan, pecah lah. Tu pecah, hancur. Dan bila ni hancur tuan-tuan, ni bukan hancur kita boleh pergi sepeta tu balik si. Hancur, jadi balik. Minum lagi. Hancur, minum lagi. Berulang-ulang kali. Sebab Allah nak madah, sakitlah. Biar aku rasa sakit. Sakit berulang-ulang. Berulang-ulang. Okey. Dan kita lihat Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan Imam Ahmad berpendapat bahawa Abu Sa'id bermarfu'kan hadis ini. Maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri menyandarkan, maksudnya mendengar. Hadis itu disandarkan kepada Rasulullah, ya hadis marfu'. Ayyuma mu'min saqa mu'minan syarbata ma'in 'ala dhama'in saqahu Allah Ta'ala yawmal qiyamah minar rahiqil makhtum, wa ayyuma mu'min at'amahu mu'minan 'ala ju' at'amahu Allah min simaril jannah, wa ayyuma mu'min kasa mu'minan sauban 'ala 'uryin kasahu Allah min khudril jannah. Mukmin mana pun yang memberi mi'ah, tu dengar mukmin mana pun yang memberi minum saudaranya yang mukmin seteguk air kerana haus. Di dunia tu kita ada orang haus tak beri minum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum pada hari kiamat dari al-rahiqil makhtum, khamar murni yang masih tahu tadi sil, macam mana maksudnya. Kita beri orang minum. Kira siapa tuan-tuan? Orang haus beri. Orang contohnya orang saya ada duit nak, cukup 20%, bayarlah. Kita order Grab, Panda ke apa-apa lah. Orang sebelah tu sian rupa gaya nak ketua bendera putih, order ke sidaknya. Tangga tuan-tuan, tangga kek kanan. Bukankah ada ancaman orang yang makan kenyang tapi dia lupa dengan jiran tetangganya yang sip makan? Ya Allah. Kita sedar tapi 3 kali, sidaknya seminggu sekali pun susah nak sedar. Jadi untuk durian tuan-tuan. Jadi kita mudah. Itu bukan macam dulu. Tuan-tuan bayangkan kalau kita tu PKP 10 tahun lepas. Kalau kita PKP tahun 2005 contohnya, macam ni rasa. Susah tuan-tuan. Nah, ni ada Grab tu, ni ada Panda, ni ada apa lagi? Sadar, semua sadar. Internet pun mahal. Waktu ya pun makin 3 to 10 kali. Nah, main ular. Dia main lain. Kena itu mudah. Jadi pertama tadi, siapa yang beri minum orang yang haus, Allah akan beri daripada minuman yang terbaik, the best. Siapa dia compare. Jadi mukmin mana pun yang memberi makan saudaranya yang mukmin kerana kelaparan, maka Allah akan memberikan makan dari buah-buahan syurga. Tadi orang haus, tu orang lapar, beri makanan tuan-tuan. Dan mukmin mana pun yang memberi pakaian kepada saudara yang mukmin kerana tidak mempunyai pakaian, maka Allah akan memberikannya pakaian dari dedaunan syurga. Adik kakak kita di kampung Melintang baru tuan-tuan, hangus habis tuan-tuan, duduk bawah rumah. Masjid jadi dekat sebelah-sebelah. Habis tuan-tuan, nak selai sepinggang. Saya baca memo orang kata WhatsApp lah, tolonglah jangan beri baju yang dah buruk. Seolah-olah bila kita tu beri barang orang nang ke tempat buang, tu saya pakai baju tu dah berbau, saya beri jap. Yang dalam teks tuan-tuan, tolong beri pakaian yang bersih sebab orang tu ada mesin basuh dan nyuci. Tolong beri pakaian yang bahasa kita nak sempurna, jangan sempurna. Beri barang murah. Kita kalau beri pakaian orang, nak nibah, nak dah berani, dah berbubuk ya, beri murah. Cari yang bagus yang masih dapat pakai. Mungkin kita mesti dapatlah memberi sesuatu yang mungkin sampai level yang paling kita suka, mungkin siapa. Tapi carilah yang bagus lah. Beri kacak lah. Tu dah padat, situ warna hijau ke warna hitam, sama aja warna semua. Kotan dah lama ya, beri kurang. Memang kita nafikan
sedekah yang diterima, tapi nya pun kualitinya sedang siang. Okey, jadi siapa orang haus beri minum, orang lapar beri makan, orang sedar pakaian beri. Allah kan beri ar-rahiqul makhtum. Allah akan beri buah-buahan syurga. Oh, disebut dalam hadis orang mukmin. Berinya dapat. Memang kita disuruh membantukan, ada hadis Nabi nyebutnya. Seorang yang memberi minuman kepada anjing yang sedang lapar, maka Allah gantikan dengan syurga. Maksudnya Nabi bila ditanya macam mana Nabi mana? Berbuat baiklah dengan makhluk yang hidup. Siapa pun tuan-tuan. Cuma hadis tu dia fokus kepada orang mukmin. Okey, jadi kita dalam keadaan kena tu yang orang tadi suntuk. Mungkin ada sahabat-sahabat, adik kakak kita, jiran kita, orang kampung kita, adik kakak kita yang susah. Hulu-hulu tuan-tuan. Jangan jadi tahu tadi ular bangun saling nyalah orang lain. Berkelahi je nak habis. Jadi dalam bangau nak. Semua jadi macam kita semua jadi macam siapa? Ular. Jadi ular kan. Ular kena makan katak. Saya kena makan burger. Memang makan aku katak. Nah, semua jadi katak, bangau dan sebagainya. Maka ada orang susah tuan-tuan, bantu. Kita lihat ayat seterusnya. Maka Ibnu Mas'ud mentafsirkan ayat khitabuhul misk, maksudnya bauan dari kasturi. Yakni yang maksudnya air yang khamar tadi dicampur dengan kasturi. Al-Aufi berkata dari Ibnu Mas'ud, Allah mengharumkan aroma khamar bagi mereka. Maksudnya air arak yang tadi tuan-tuan bau kasturi. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tangga yang kasturi yang daripada darah kijang reganya beribu rial. Satu aja, si salah kami dekat 3,000 ke 4,000 rial. Kasturi. Tapi kita masih sukalah. Tapi adakah yang kasturi yang di syurga? Bukan. Bukan. Yang cuma nama aja. Nama aja. Nama aja. Sama tapi si serupa. Jadi arak tadi aromanya masya-Allah. Demikianlah Qatadah An-Dahhak mengatakan, maksudnya semua ulama Madah arak tu baunya bagus, bukan macam arak yang ada kat dunia tu. Mungkin kita belah kucing tu mungkin jarang cium. Jika orang yang diam di belah ulu nun nak bercampur dengan sidai tu, bila naik ekspres bekum, tiba-tiba nyatik muntah. Bawa cerita lah bau lah. 2 jam setengah tak cium bau lah. Sampai ke Sibur ni keluar semua pening-pening palak semua. Nah, belah kapit ni. Jadi arak yang ada di dunia tu bau yang teruk lah. Tapi saya nafikan adalah bau yang bagus. Tapi nak madah, nak compare dengan arak di syurga, siapa dibandingkan? Selanjutnya Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang bermaksud dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlumba-lumba. Dan bila kita dengar nikmat-nikmat yang memang Allah sebut dalal qat'i, itu dalam kategori dalalah qat'iyah, bukan dalalah zanniyah. Dapat kita takwil, memang itulah rupanya, itulah rupa nikmat-nikmat dalam syurga. Maka apabila kita dengar tuan-tuan, kita kena bermotivasi. Aku nak mula banyak benda baik. Sebab bayang kita mula benda baik sikit je, lama. Mungkin dengan harta yang kita ada, umur yang masih berbaki, mungkin 3-4 tahun kita sempat Allah beri peluang untuk berbuat baik. Tetapi Allah beri kenikmatan di syurga tu no limit, unlimited tempohnya. Suatu yang tahu tadi mengcompare tuan si berbaloi. Dunia kita malah sikit je, tapi akhir Allah beri segala-galanya. Apa aja kita mau, apa aja tuan-tuan. Kalau di dunia segalanya kita bayar, segalanya kena penat, kena susah. Syurga no sweat. Si perlu penat, si perlu susah payah. Nak naik pangkat, kena pergi interview, kena pergi assessment, kena lalu tu, kena berkelahi dengan tu, macam-macam. Di akhirat everything is free.
FOC tuan-tuan. Maka berlumba-lumbalah. Maksudnya untuk keadaan seperti inilah orang boleh saling membangga diri. Membangga diri maksudnya dalam perbuatan-perbuatan baik. Fastabiqul khairat. Berebut-rebutlah dalam membuat perkara-perkara baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam surah Al-Maidah ayat 3. Bertolong bantu dalam perkara-perkara yang baik. Saya dapat mula kebaikan, tuan-tuan, sebarkan kebaikan. Kalau ada benda asyik bagus, jangan gatal tangan nak naik. Saya di rumah bila mem saya buka TV parlimen sebenarnya, tukar. Bila buka parlimen berkelahi, kita takut terkeluar mulut nak geram juga. Sama dalam Facebook, bila nanggau apa-apa di situ, atau tadi video kah, apa-apa dalam Facebook, jangan gatal tangan nak komen. Ngano orang ya lah sokong A, sokong B lah. Kita si tahu tuan-tuan. Jadi doakan kebaikan yang lebih bagus. Baiklah kita dalam perkara-perkara yang ibadah, perkara yang syariat, sembahyang jemaat, berkorban, tunjukkan. Berlumba-lumba. Bahkan dalam keadaan hasad, kita boleh hasad dengan orang-orang yang baik dalam ibadah. Kita sih boleh hasad dalam perkara-perkara yang macam nak supaya orang jatuh. Aku si dapat, kau pun si dapat. Tapi dalam konteks ibadah, kita nak orang untuk pandai baca Quran, kita geram nak baca juga. Kita nak orang untuk rajin duha, asal pagi lepas subuh, itu memang malah duha. Aku pun nak duha. Jangan nganuk. Senalin ni ya. Aku tahu itu ngaim nak jadi pengurusi. Lalu dia anu. Ni seolah-olah kita dah boleh baca orang pun hati. Ya Allah. Kita tu pelik. Kita suka orang olah kejahatan. Bila orang olah baik, dia dengki kita. Bukan sekadar dengki untuk kita ikut, dengki supaya orang tak menghentikan perbuatan baik. Bila orang tak asyik sembahyang nak, aku dah madah. Ingat kau? Benar asyik padahku. Bila betul dia, berbangga. Astaghfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, bila orang mula baik dalam perkara-perkara ibadah, dengki bukan menghancurkannya, tetapi kita nak mula sama macamnya juga, bahkan lebih lagi. Kita dibolehkan untuk dengki, hasad dalam perkara-perkara ibadah. Ia diajarin Nabi kita. Orang rajin sembahyang sunat, kita pun rajin sembahyang sunat. Orang rajin ke masjid, malah ke masjid, nak kaki masjid orang, kita pun ngikut juga. Biar kita berdodon dengan benda-benda yang baik. Sama juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Tuan-tuan, semua kita tu ada umur. Umur tu dikategori sebagai modal. Modal untuk kita mula perkara baik. Dan kita sih tahu berapa banyak modal yang kita ada. Orang nak bisnes kena ada duit untuk sebagai modal. Kita nak berbuat baik, modal kita adalah umur. Semua kita sih tahu bila sampai bila. Maka cari peluang sebanyak mungkin untuk berbuat perkara-perkara yang baik. Jangan kita jangan kita berfikiran seolah-olah kita dapat ngitung amal kita. Contoh yang saya selalu ulang macam orang pergi Mekah. Sekali dia sembahyang di masjid, hitungnya 1. 2 kali dia sembahyang di Masjidil Haram, 2. Pahal 100,000 Ustaz, 200,000 Ustaz, 5 sehari kami dah dapat 500,000 pahala. Ya dihitung. Pulang ke Kuching ni tujuh haji tu. Cuti Ustaz, sembahyang. Dah banyak amal Ustaz. Jangan jadi pemikiran kita jangan dalam konteks macam tu. Pola tuan-tuan, pola. Kita sih pasti, kita sih tahu amalan kita macam ni. Sebab dikatakan banyak beramal. Jangan nunding orang lain. Bala aku orang nun si perlu kita pun tunding diri pun. Semayang aku macam ni, dah semayang kualiti semayang aku macam ni, Fatihah aku macam ni, itu berapa kali istighfar aku, berapa kali aku berdoa untuk mak bapak aku, berapa banyak aku dah bersedekah, niat baik, berapa banyak orang tadi. Banyaklah kalau kita hitung tuan-tuan, kita akan keep
Setiap hari perelokkan. Apa kata Umar? Hisablah diri kamu, kiralah diri kamu sebelum kamu dikira di depan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jangan kena itu kita gagung hitung orang lain. Kita nak gagung hitung kereta orang berapa igit. Kita gagung nangga rumah orang berapa igit. Bini orang berapa orang. Kita gagung hitung ya. Kau tahu lihat dalam konteks situasi keliling kita gagung orang lain. Oh nyenu dah naik pangkat, si sanok nu dah dah dosa. Semua gagung orang lain. Sampai kadang-kadang tahu rumah orangnya dah 3 kali dah cat. Rumah itu dah tukar 3 kali dah cat orang tu sampai tahap macam ni. Semua kita tahu. Telekung orang tu beli kat sini, jubah tu berapa harga, semua kita tahu. Tapi kita lupa dengan diri kita pun. Diri kita tuan-tuan kita lihat, hisap, kira amal kita, dosa kita supaya kita menginsafi sejarah diri kita berada pada kedudukan ni, dan kita mudah-mudahan Allah beri peluang. Mungkin contoh kalau Allah beri kita peluang dalam tempoh 3 bulan lagi nak meninggal, sekurang-kurangnya tempoh 3 bulannya Allah murahkan rezeki kita. Kita dapat bersedekah, kita ada kesihatan, kita boleh tolong orang, kita boleh minta maaf, macam-macam yang kita mau. Kita mau su'ul khatimah. Dah nak nyawa dah sampai ke tengkuk, ke geruk, baru kita mikir banyak hidup tak banyak hidup kelembing ni, sempat sih aku sedekah. Sempat sih. Siapa tak tuan-tuan? Anak-anak dah kelahi dah. Ya, hak aku laki, kau perempuan dah. Lalu kelahi, hal duit. Okey. Selanjutnya firman Allah, wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran-campuran dari tasnim. Maksudnya ar-rahiq yang telah diterangkan tadi dicampur dengan tasnim. Apa tasnim? Iaitu minuman penghuni syurga yang paling terhormat dan memiliki cita rasa yang sangat tinggi. Demikianlah kata Abu Saleh dan Ad-Dahhak mengatakan, maksudnya selain daripada rahiqul makhtum, ada ayat lain yang disebut sebagai tasnim, ayat yang terhormat, ayat yang the best dalam syurga. Jadi kita tahu nak beberapa ayat yang ada dalam syurga, ar-rahiqul makhtum, at-tasnim. Okey. Kata Buya Hamka dalam tafsirnya, kita lihat Allah menyuruh kita tu, menggalakkan kita tu berlumba-lumba dalam perkara-perkara yang baik. Berlumbalah mengejar kedudukan yang mulia yang tiada taranya ini di akhirat. Mahligai yang tinggi, minuman tersendiri yang bahan bau yang daripada kasturi, dan di hadapan mata terbentanglah alam syurga yang penuh nikmat yang tiadakan putus. Dulu kita dah cerita orang yang di luar syurga pun si tahan nak masuk syurga. Yang nangga syurga dia jauh dia si tahan. Gelojak hati geram. Apa lagi yang ada dalam syurga? Nangga syurga si tahan tuan. Belum lagi masuk syurga. Maka kata Buya Hamka lagi, janganlah berlumba merebut pangkat. Janganlah berlumba-lumba dengan tadi saling tuduh menuduh, tanduk menanduk, tindih menindih di dunia ini, sehingga kadang-kadang untuk mencapai satu martabat orang tidak keberatan mengorbankan saudaranya yang lain. Tuan-tuan, dunia tu memang kita perlu hidup di dunia. Bahkan kita disuruh minta dunia, bahkan kita disuruh kaya di dunia. Tapi jangan sampai kita mengorbankan saudara-saudara kita. Nak nya gugur, nya hancur aku sikit sahabat ku naik. Kita berpikiran macam tu tuan-tuan, samalah kita dengan al-mutaffifin, orang-orang yang curang, yang menipu dalam jual beli, dalam timbang, seolah-olah lupa akan ada timbangan di akhirat kelak, mizan yang menimbang amal kita, yang menimbang dosa kita. Tasnim tadi disebut sebagai, kalau dalam tafsir Al-Azhar yang menyebut air yang menurun dari tebing yang tinggi, laksana air mancur yang amat indah terjun ke bumi, dingin dan sejuk, iaitu mata air yang minum daripadanya mereka yang dihampirkan. Bila disebut yang dihampirkan, sebagian ulama mengatakan juga disebut adalah makhluk-makhluk malaikat.
Minuman oleh mereka yang didekatkan kepada Allah, yakni orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Mereka meminumnya secara murni. Adapun golongan kanan, mereka minum dengan campuran. Demikianlah tafsir yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mas'ud Qatadah dan lainnya. Jadi disebut sebagai 21, ayat 21, orang yang dihampirkan di sini bukan sahaja daripada malaikat, melainkan makhluk-makhluk Allah yang memang sengaja sejak semula telah menghampirkan diri kepada Allah, dan kedatangannya menghampirkan diri itu disambut oleh Tuhan. Marilah kemarilah tempatmu di dekatku. Maksudnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dapat kita lihat daripada ayat 24 hingga 28? Yang pertama tuan-tuan, secara umumnya Allah nak menyebut nikmat-nikmat yang diperolehi oleh penduduk syurga. Tempat duduknya, ya. Kedua, wajah kita, maksudnya kegembiraan. Yang ketiga, apa minuman, disebut dua, tasnim dan ar-rahiq, ya. Dan poin yang agak penting yang disebut dalam tafsir itu adalah berkenaan dengan suruhan, ajakan untuk kita tu memperbanyakkan amal, pola kebaikan, ajak kepada kebaikan, tinggalkan keburukan, dosa, maksiat, minta dipanjangkan umur dalam ketaatan. Makin panjang umur tuan-tuan, kita nak kehidupan kita makin kualiti. Ada lagi 9 hari nak masuk Muharram 1443 Hijri. Dah berapa kali dah kita jumpa Muharram. Malah ajak azam. Nak sip azam nak 3-4 tahun je sip pandai habis kan. Azam baru lagi. Nak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan terakhir yang kita boleh ambil daripada ayat bermula 25 sehingga 28 adalah bila kita mendengar cerita-cerita yang sahih tentang penduduk-penduduk syurga dan penduduk-penduduk neraka, maka sepatutnya kita mengambil pengajaran, mengingatkan diri kita, keluarga kita, untuk terus menggalakkan diri kita membuat perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang ditegah. Setiap kali Jumaat, khatib akan mengulang perkara yang sama. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bukan jadi macam burung kat tua, mulutnya hanya minta, tapi dalam kehidupan yang di luar, di kehidupan realiti kita tidak seperti apa yang kita minta. Okey, memang senang untuk menyuruh, tetapi lebih susah untuk kita apply dalam kehidupan kita. Namun ia bukan perkara yang mustahil. InsyaAllah minggu depan kita pergi kepada akhir ke surah Al-Mutaffifin, yang mana Allah akan menyebut berkenaan orang-orang yang kufur, yang sering mengejek, mencemooh orang-orang beriman. Bahkan sampai Allah sebut macam ni rupa tidak mengejek. Dan akhir Allah akan menyebut apa balasan-balasan kepada sila itu, insyaAllah minggu hadapan kalau saya ada begitu. Jadi kita tangguh dengan surah Al-As dan tasbih kafarah dan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami memohon minta kepadamu agar kau berkatilah majlis ilmu kami ini, perpisahan kami selepas ini, perpisahan kau berkati dan kau pelihara. Allahumma ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa berusaha untuk meletakkan diri kami dengan amal-amal yang baik, agar kami lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Semoga setiap kalimah-kalimah-Mu dalam Al-Quran akan mampu memberi kami motivasi untuk melaksanakan segala perbuatan-perbuatan baik, suruhan-suruhan daripada-Mu ya Allah, serta mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikan diri kami, keluarga kami, adik kakak kami di kalangan ahli-ahli syurga ya Allah. Dan semoga perbuatan-perbuatan kami, amalan-amalan kami menjurus ke arah syurga-Mu ya Allah.
dan elakkan kami daripada melaksanakan perbuatan-perbuatan, perlakuan yang boleh menjerumuskan kami ke lembah yang hina di dalam neraka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.